Saya jemput Yang Berhormat Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya merujuk terus butiran 020300 keselamatan pelbagai hala dan pertubuhan antarabangsa. Dalam isu kedaulatan negara khususnya di perairan Laut Cina Selatan, apakah tindakan susulan di pihak kerajaan selepas penyataan oleh Amerika Syarikat yang membantah peraturan baru negara China yang menetapkan semua kapal asing yang memasuki Laut Cina Selatan perlu berdaftar dengan pihak berkuasa negara China? Saya berpandangan dalam isu ini bahawa kerajaan Malaysia seharusnya kekal dengan pendirian bahawa sebarang perundangan negeri pesisir atau peraturan seharusnya tidak bercanggah dengan hak navigasi dan penerbangan antarabangsa. Tuntutan mengenepikan prinsip maritim dan bercanggah dengan perundangan termasuk di Laut Cina Selatan mengundang ancaman serius terhadap kebebasan negara kita. Dalam butiran ini, anggaran perbelanjaan 2022 berjumlah RM1,88,400. Adakah mencukupi bagi melaksanakan pelbagai usaha advokasi peringkat antarabangsa yang perlu komitmen tinggi dan pelibatan yang sangat jitu serta berfokus melalui pelan-pelan penyusunan diplomasi bagi memastikan kedaulatan negara kita terus terjaga dan terpelihara daripada pencerobohan negara asing. Saya juga mohon pihak kementerian luar bersama kementerian lain mengumpul data kerugian hasil pendapatan negara khusus dalam industri perikanan dan eksplorasi petroleum akibat pencerobohan negara asing dalam perairan negara kita. Datuk Pengerusi seterusnya butiran 020400 Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Kerjasama Serantau. Merujuk kepada butiran ini, peruntukan sebanyak RM830,000 adalah peruntukan yang kecil dan tidak signifikan kepada fungsi OIC yang dilihat semakin lemah, tidak bermaya, yang menjadi pelopor, sepatutnya menjadi pelopor pergerakan dunia Islam, khususnya dalam isu berbangkit, isu Palestin, isu Myanmar dan sebagainya. Peringkat Sekretariat, adakah juga Malaysia bersedia untuk menjadi sebagai peneraju di kalangan kaki tangan diplomatik yang daripada Malaysia sendiri seterusnya dapat menyumbang sepenuh tenaga untuk memperkukuhkan Sekretariat OIC. Fungsi Sekretariat ini sangat penting untuk diperkukuhkan melalui inisiatif Malaysia sendiri bagi menangani dan mendepani isu-isu umat Islam, termasuk isu yang sangat dekat dengan negara kita, iaitu isu pelarian Rohingya daripada Myanmar. Satu ketika dulu kita telah menghantar tokoh besar seperti Tan Sri Said Hamid Albar yang dilantik sebagai OIC Special Envoy ke Myanmar. Pada ketika ini, siapa lagikah tokoh yang dapat menggantikan tugas yang telah pun dilaksanakan oleh Tan Sri Said Hamid Albar pada satu ketika? Malaysia harus menyatukan semua bersama dengan negara jiran khususnya Indonesia dan Brunei untuk meletakkan OIC ini wajah yang baru dari sinergi dan juga mewajarkan bahawa OIC ini masih lagi relevan untuk memayungi dunia Islam sarwa jagat. Malaysia perlu berani memberi keyakinan bahawa kita mampu mengetuai pergerakan ini dengan sokongan kuat daripada negara jiran kita sama ada Indonesia yang mempunyai jumlah umat Islam yang teramai di dunia serta negara Brunei yang begitu kaya dengan aset negaranya. Seterusnya saya meneruskan butiran 020500 politik pelbagai hala. Saya ingin mendapatkan penjelasan apakah masih lagi ada ruang bagi negara kita membuat rayuan dalam dan juga timbang tara bagi menuntut kembali Pulau Batu Putih yang telah terlepas kepada negara Singapura. Ketika mana kita pada sebelum ini, kerajaan sebelum ini, leka dan gagal membuat rayuan di Mahkamah Antarabangsa, sedangkan kita telah menemui dan memiliki bukti-bukti baru yang sangat memihak kepada kita. Terakhir, saya memohon penjelasan bagaimana kementerian melihat usaha sama dan jalinan hubungan akrab yang boleh kita lakukan dengan Dr. Nolin Hazer yang baru dilantik
sebagai dengan izin UN Secretary General Special Envoy on Myanmar khusus bagi menyatakan pendirian dan langkah kita agar konflik di Myanmar dapat ditamatkan segera serta mengembalikan hak-hak kemanusiaan yang telah dicabuli sepanjang konflik khususnya di wilayah Rakhine yang melibatkan etnik Rohingya dan etnik-etnik yang lain. Yang berhormat Datuk Pengerusi, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Saya minta karena saya jumpa Yang Berhormat